Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab Matematik Empak ni. Kata 5. Tajuk dia ialah Matematik Pengguna. Okey. Dalam video sebelum ni cikgu dah terangkan berkaitan dengan ROI. Kalau kamu dah tengok ada video tu, kamu dah faham dah apa itu ROI. Bukan ceroy, ROI, no? ROI, Return of Investment. Pulangan daripada hasil pelaburan. Dalam tu cikgu dah terangkan jenis pelaburan. Hari ini kita nak teruskan dengan pulangan. Kalau kita tengok di muka surat, dalam muka surat 128, salah cikgu, muka surat 128. Okey, dalam muka surat 128 ni, ni cikgu ejai bergerak, ni simpanan dan juga pelaburan. Ini cikgu nak ajak kamu tu standard pembelajaran tu yang ditulis dalam buku teks tu, mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Dalam simpanan ni cikgu dah habaq lah macam-macam simpanan. Begitu juga dalam simpanan ni banyaklah simpanan akaun biasa, akaun tetap dan juga akaun semasa. Semua cikgu dah bagi tahu dah apa itu akaun simpanan, apa itu akaun tetap, akaun semasa. Jadi bila kita tengok di sini, kita tengok di sini, okey, pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang. Okey, kita okey, kita bawa naik atas sikit. Okey, bagi nampak jelas. Tak sikit. Okey, tak ini sikit. Okey, yang pertama akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount dan tiada tempoh simpanan tetap. Boleh bawa masuk berapa banyak duit pun yang kita ada. Boleh mengeluarkan duit melalui kad debit di ATM ataupun melalui kaunter. Kalau ni dalam COVID kita kena keluarkan melalui ATM. Kadar faedah misalkan jumlah tempoh simpanan. Jadi kalau akaun simpanan ni tak banyak, 1% dividen tu lah. Itu akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap mana pula? Ini kemarin faedah simpanan ni kita belajar lah, faedah simpanan. Okey. Lepas tu akaun simpanan tetap. Lepas tu kita ada akaun simpanan tetap. Lepas tu kita ada akaun semasa. Lepas tu kita ada, kalau kamu tengok tu, selain simpanan, dalam buku teks tu dia bagi tahu tentang saham. Okey. Di bank tu dia ada diletakkan dia punya apa? Jenis saham yang ditawarkan ni sebuah syarikat kepada orang awam. Untuk mengumpul modal bagi syarikat. Syarikat nak guna duit kita lah untuk dia buat bisnes. Lepas tu amanah saham macam amanah saham nasional, amanah saham Putra, amanah saham macam amanah saham lah, amanah saham wawasan 2020 macam. Okey, lepas tu dalam bidang hartanah. Dalam bidang hartanah, bagi pembelian aset tidak alih di rumah kediaman, kedai, beli kedai. Satu lagi cikgu nak bagi tahu kamu, kalau kamu berminat untuk membeli kedai untuk dibuat buat barang pelaburan cukup cantik, kamu kena
bermula daripada sekarang. Iaitu yang pertama sekali, sekarang kamu belajar. Pastikan kamu belajar, kamu nak jadi seorang yang pakar dalam memperbaiki motosikal, expert. Orang panggil sebagai expert. Lepas tu nanti kamu buka bengkel, pastikan kamu menjadi seorang seorang pomen ataupun seorang mekanik yang berjaya, insyaAllah. Kamu himpun duit, target nak beli kedai satu dan nak buat sebagai apa, kedai sendiri ataupun kedai sebagai bahan untuk kita melabur, benda untuk kita melabur. Kita juga kamu kena pejabat ataupun tanah. Kenaikan tanah tu memangkan kita boleh dapat ulangan lah. Ni harta tanah. Jadi kedai ni cukup sesuai dengan kamu lah. Kalau kamu tengok kedai-kedai yang dijual di sekitar Kangak ni, Bandar Kangak ni, harga dia lebih kurang 400,000 ke 500,000, lebih kurang macam tu, dekat setengah juta dia punya nilai-nilai dah. Tapi insyaAllah cikgu yakin ada di antara kita yang pasti akan memperolehi kedai-kedai tersebut, insya-Allah. Cikgu yakin, tengok muka, tengok hidung pun tahu dah, mesti ada di antara hangpa yang boleh. Okay. Lepas tu dalam ni kita ada contoh lah, uji diri ni. Dia kata Cik Fauzi selalu mengambilkan wang gaji tanpa simpanan. Apakah nasihat yang boleh anda berikan agar beliau menyimpan wang? Contohnya nanti kamu dah bekerja, nanti dah habis dah apa belajar, kemudian kamu dah ada kemahiran memperbaiki motosikal, dah expert, dah beberapa tahun lah. Kemudian kamu ada gaji, kamu ada satu pendapatan yang lebih, jadi kamu kena simpan lah. Sebagai matlamat kamu nak beli kedai, katakan kedai, sebuah kedai yang berada di sekitar Kangak, kamu nak beli satu. Jadi kamu kena target start daripada kamu bekerja. Okay. Yang kedua, ibu anda mempunyai ibu yang tidak akan menggunakan untuk jangka masa panjang. Cadangkan jadi pelaburan saya untuk ibu RM6,000. Kalau kita cekap, kita pergi letak di tabung haji. Tabung haji beri dividen yang cukup tinggi. RM6,000. Kalau simpan 10 tahun boleh pergi haji. Daripada RM6,000 tu boleh jadi banyak lah. Dan cukup 10 tahun boleh pergi haji. Macam tu juga kamu simpan macam tu juga. Dalam tabung haji cukup 10 tahun simpan anda, katakan kamu masuk RM10,000, cukup 10 tahun boleh guna untuk pergi haji. Okay. Lebih pada seorang. Okay. Peranan seorang pemegang saham utama sebuah syarikat, apakah kelebihan yang dimiliki oleh Farhana? Kalau dia pemegang saham, dia akan dapat dividen lah. Dan juga dia boleh kontrol syarikat tu. Kalau dia dividen, kalau dia pemegang saham, maksudnya dia memiliki saham lebih daripada orang lain, maksudnya dia kontrol lah syarikat tu. Katakan ada 100% saham yang ditawarkan syarikat tu, kamu beli saham syarikat tu 50%, orang lain semua tak boleh beli 50%. Jadi kamu sebagai CEO di pengarah urusan bagi syarikat tersebut. Ni tak kira lah syarikat apa pun, syarikat apa pun ya. Okey. Lepas tu kita tengok faedah mudah, faedah compound ni kita dah belajar dah, cikgu dah terang dah. Okey. Cikgu dah terang dah. Ni pun juga. Okey, selepas tu cikgu nak teruskan dengan ni pun cikgu dah terangkan, dia punya ada dalam video ni, cikgu dah terang dah ni. Cuma tadi cikgu nak terangkan berkaitan dengan saham. Ni saham ni berkaitan dengan saham. Okey. Jadi cikgu nak terus dengan contoh yang diberikan dalam muka surat 128. Okey, pergi ke muka surat 128. Taklah. Muka surat 128.
Tak bergerak lah. Okey, kita pergi lagi persoalan depan tu. Ni ROI kita. Ni. Okey, ni 128. Okey. Cikgu nak terangkan kat kamu tentang instrumen pelaburan. Okey. Instrumen pelaburan terdiri daripada amanah saham, saham dan hartanah. Ada 3 tu. Amanah saham dan hartanah. Setiap instrumen pelaburan boleh memberi pelanggan pelaburan dalam bentuk-bentuk berikut. Okey, yang pertama sekali, amanah saham boleh dapat dividen, share bonus dan keuntungan modal. Okey, ada 3 tu keuntungan tu kamu dapat. Ada setengah amanah saham dapat 3, ada setengah 2 saja. Okey, saham, dividen, keuntungan. Nah, nampak? Kalau saham ada 2 tu. Kalau hartanah ada sewa dan juga keuntungan modal. Kalau hartanah kita boleh sewa. Hartanah ni termasuklah kedai apa semua apa. Rumah kedai pun termasuk lah. Hartanah. Okey. Ni kita boleh sewa. Kalau kamu ada bendang boleh sewa lah. Ataupun tapak tanah yang strategik tu kamu boleh sewa. Dia kata amanah saham merupakan pelaburan alternatif yang baik untuk jangka masa sederhana 3 hingga 5 tahun dan jangka masa panjang lebih daripada 5 tahun. Pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah dan memberikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. Yang ni untuk mereka yang duit banyak. Okey, yang mereka yang duit banyak. Okey, begitu juga dengan pulangan amanah saham ni dia bentuk dividen, share bonus dengan keuntungan. Nampak tengok. Dividen biasalah dan dia bagi berapa persen. Katakan setahun 5% dapat 5%. Share bonus bukan share tambahan dibeli secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Katakan kamu beli share saham tu 50. Mungkin dia akan bagi kat kamu 5 tambahan. Untung lah dapat share bonus. Jadi dia punya bonus, dia punya bonus yang dia bagi ni kamu akan dapat lebih keuntungan. Keuntungan modal akan beri kalau harga saham meningkat dan sebaliknya. Kalau dia turun, kita pun dapat sikit lah. Okay. Kita tengok yang pertama ni. Okay, kita tengok. Ni satu contoh lah. Cikgu nak terang sikit. Contoh. Okey, cantik contoh ni. Pada 1 Januari tahun 2019, Puan Leong telah membeli 1000 unit saham syarikat NZA Berhad yang bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019, syarikat mengisytiharkan dividen sebanyak 8%, banyak tu. Dan bonus pada kadar 2:1 kepada semua pemegang saham. Pada 2:1. Pada 1 Januari 2020, Puan Leong menjual semua saham demikian dengan harga RM2.25. Okey, dari sini kita dapat tahu ada beberapa benda yang kita dapat tahu. Puan Leong ni ada 1000 unit saham. Lepas tu dia beli dulu ni harga dia RM2. Lo ni dia jual dengan harga RM2.25 satu unit. Dia ada sebanyak 1000. Jadi lebihan sebanyak 0.25 unit. Jadi dia sehutungkan jumlah dividen, jumlah unit share bonus, jumlah keuntungan modal, nilai pelanggan bagi Puan Leong. Dia nak kira dividen dia nak kira unit share bonus dia, nak kira keuntungan modal. Lepas tu berapa jumlah keseluruhan yang Puan Leong dapat. Okey, faham tak tu? Dia pada 1 Januari pada awal tahun 2019. Awal tahun 2019 ni Puan Leong telah membeli 1000 unit saham syarikat tu. Maksudnya dia beli melalui share unit ni yang ditawarkan oleh syarikat. Katakan syarikat tawarkan siapa nak beli saham pada tahun ni ditawarkan sekian unit. Katakan ada 1 juta unit saham. Okey, 1 unit tu harga dia RM2. Jadi Puan Leong beli 1000. Yang ditawarkan syarikat tu banyak. Jadi orang lain pun semua boleh beli banyak. Semua ada peluang, tapi dia Puan Leong ni beli 1000 saja. 1000 kali 2 ada 2000 unit lah. Jadi RM2000 dan dia kena keluar modal. Okey, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, syarikat mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Pada hujung tahun tu, bulan Disember tahun yang sama 2019, syarikat mengisytiharkan dividen sebanyak 8% dan bonus pada kadar 2:1 kepada semua pemegang saham. Pada 1 Januari 2020, Puan Leong menjual semua saham tu dengan harga RM2.25. Hitungkan jumlah dividen. Hitungkan jumlah
Dividen. Okey, cikgu tunjuk dia tadi. Lagi cikgu ulang sikit lagi. Ni cikgu tunjuk lah. Okey, dividen dia, cara nak kira ni kamu ambil ni 0.08 mai mana? 8% yang dia bagi tadi ni, 8%. Okey, lepas tu kali 1000 unit yang dia ada, kali dengan RM2. Dividen ni dikira dividen 1000 kali 2, 2000 lah. Kamu dapat banyak ni, 160. Okey, andaikan jumlah share bonus sama dengan X. Share bonus ni maksud dia berapa unit yang dia nak kena, yang dia share lah. Kita tak tahu berapa kan share bonus yang dia bagi ni. Lepas tu dia cuma bagi nisbah. Okey, 2 nisbah 1 maksud dia 2/1 sama dengan 1000 per X. Jadi X ni kamu bergerak ni, X sama dengan 500 unit. Jadi inilah jumlah share bonus yang Puan Leong dapat bagi ni dekat syarikat bagi dekat Puan Leong. Okey, lepas tu dah dapat lah 500 unit lebihan. Dia punya lebihan unit daripada 1000 dapat 1500 lah, dan syarikat tu bagi 500. Okey, jumlah keuntungan modal sama dengan 2.25 tolak RM2 kali 1500. Ni hak jumlah keuntungan modal lah, RM2.25 ni kita tolak lah dengan dia punya harga semasa tu kali dengan 1500. Sebab apa 1500? Dah campur lah semua ni. Ini jumlah keuntungan modal. Okey, jumlah pulangan kamu campur semua. 160 tambah 375 dapat 535 modal awal. Okey, 2000. Jadi dapatlah dalam masa setahun tu RM535. Nampak tak? Jadi modal awal, jadi ROI ni kita nilai pelanggan pelaburan ROI. Okey, jadi kita ambil tu 535 secara keseluruhan bagi dengan 2000 kali 1/3. Maksud dia persen yang dia dapat untuk tahun tu 26.75 ni cukup banyak. 26.75 ni siapa nak bagi kat kita lebih kurang 30%, lebih kurang 1/3 daripada jumlah modal dia. Okey, setakat tu ada nak tanya apa-apa? Setakat tu nak tanya apa? Setakat tu nak tanya apa? Sebelum cikgu terang melalui apa? Sat. Cikgu terang melalui kiraan biasa lah. Okey. Cikgu ulang balik tau. Ulang balik pengiraan dia. Okey, secara lebih detail ni. Kalau tadi tengok dalam buku teks kan. Yang ni kita tengok penerangan cikgu bagi secara yang biasa. Okey. Yang pertama dalam contoh yang kedua tu. Okey, contoh kedua tu. Contoh 2 tu lah. Contoh 2. Nampak tak contoh 2? Tak, cikgu. Kalau tak nampak cikgu apa? Dekat sikit kamera ni. Okey, contoh 2 tadi. Tolak sikit. Okey, contoh 2 nampak lah. Okey, kalau ikut soalan tu, tadi kan. Soalan tadi, kalau ikut tu, soalan tadi pada 1 Januari 2019, Puan Leong telah membeli 1000 unit saham. Okey, 1000 unit saham. Puan Leong beli saham. Puan Leong beli saham 1000 unit. Dia beli sebanyak 1000 unit. Okey, lepas tu dia kata dia katalah dalam buku tu, bukan cikgu kata kan. Buku tu kata dalam soalan tu, buku tu kata bernilai 1 unit nilai dia RM2. 1 unit sama dengan RM2. Itu unit.
Jadi kalau 1000 unit dia ada kali 2 dapat RM 2000 lah. Kalau 1000 ni 2 ni kali dengan 1000 dapat 2000. Okey, boleh faham tak? Ni yang jumlah yang Puan Leong ada. Puan Leong ada, yang model dia lah. Model asal yang Puan Leong buat keluar ni, model asal ni. Okey, lepas tu dia kata pada hujung tahun 2019 tu dividen yang diberi oleh syarikat ialah sebanyak 8%. Dividen sebanyak 8%. Jadi kalau 8% ni, kalau kita nak tukarkan dia, 8% ni nilai dia 8% ni tak mau peratus ni kita nak hilangkan. 8 kita bagi dengan 100, jadi kita dapat 0.08. Kalau hampa tak apa nak percaya sangat yang dapat tu, hampa ambil kalkulator kad ni. 8 Allah tak tekan on pula. Okey, 8 bahagi 100. Dapat lah. Nampak? 0.08. Dapat lah. Dapat nilai dia. Tapi ni dia dalam unit peratus. Ni nilai dia. Dividen dia 0.08. Okey, setahun. Habislah dividen dah. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata bonus dan bonus pada kadar ni dia bagi dividen satu. Lepas tu satu lagi dia bagi bonus ni asing daripada dividen. Bonus ni ialah 2:1. Bonus dia bagi 2:1. 2/1 banyak kan. Okey, dia dah bonus 2:1. Lepas tu pada 1 Januari Puan Leong menjual semua saham dengan harga RM2.25. Okey, Puan Leong Puan Leong jual saham pada harga RM2.25. Okey, ini maklumat yang kita dapat daripada soalan tu. Kita tanda macam tu. Dia maklumat yang kita dapat. Jadi yang pertama sekali dia suruh cari jumlah dividen. Dia suruh kira jumlah A, dia suruh cari jumlah dividen. Dividen apa? Dividen yang Puan Leong dapat lah. Jumlah dividen dah. Macam mana nak kira? Kita ambil ni persen yang dia bagi ni, jumlah dividen 0.08 ni, kita kalikan dengan jumlah unit yang dia simpan tu 2000. 2000 sebab dia simpan sebanyak, dia ambil modal tu. Ni modal Puan Leong ni ada. Ni modal ni, nampak? Dia ada 1000 unit. Ambil di sini jangan ambil di sini. Ni dia bagi ni keuntungan. Ambil sini hak modal. Jadi kita dapat 0.08. Okey, tekan kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, cari kali dengan 0.08 kali dengan 2000. Sama orang kan. Dapatlah 160. Dapat 160. Jadi inilah dividen yang Puan Leong dapat. Yang pertama sekali pengiraan dividen. Ni dividen yang dia bagi ni. Pertama kita dah settle dah. Pertama dividen yang dia bagi lah. Okey. Faham tak? Lepas tu kita tengok yang kedua, B, jumlah unit share. Jumlah share bonus. Bonus dia boleh tu, jumlah share bonus. Jumlah share bonus. Kita tengok jumlah share bonus. Kamu tengok nisbah dia 2:1. 2:1. Jadi macam mana kita nak buat? 2 bahagian 2:1.
Jadi macam mana kita nak buat dia punya pengiraan dia? Okey, kita katakan share bonus yang diberi oleh syarikat tu, share bonus. Kita tak tahu berapa jumlah share bonus ni. Dia bagi dalam bentuk nisbah. Share bonus dia bagi dalam bentuk nisbah 2 nisbah 1, nampak tak? Kita tak tahu berapa. Kita tak tahu berapa. Bonus 2 nisbah 1. Jadi 2 nisbah 1, 2 nisbah 1 kita tulis macam ni. 2 nisbah 1 tu kita buat 2/1 lah. Sama dengan yang ni 2 ni. Ni bahagian 2 ni. 2 ni untuk bahagian yang dia simpan berapa unit? 1000. Jadi satu bahagian ni, ni yang dia nak bagi, satu bahagian ni. Nampak tak? Tu. Ni dah. Nampak tak? Nampak tak? 2 nisbah 1 tu maksud dia 2 bahagian ni untuk yang apa? Yang asal tu 1000 unit tu. Okey, hak yang Puan Leong simpan asal tu. Hak share nak bagi ni, hak ni. Ni share dia. Yang ni share dia berapa kita nak cari. Satu bahagian saja. Satu bahagian tu yang kita tulis X tu. Kita tak tahu berapa nilai. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi kita letak X. Nilai X. Kita darab silang. X kali 2 buat turun bawah. Ni kita ubah kedudukan dia. Ni buat turun sini. Yang ni buat naik situ. 2 kali X buat turun situ. Jadi X kita dapat X. Kita turun jadi 1000. 1000 bahagi 2. X buat naik atas 1 kali dengan 1. 1 kali dengan 1000 per dengan 2. X buat naik sini. Jadi dapat macam ni lah. Jadi X kita dapat 500. Jadi 500 apa ni? 500 unit. Dapatlah yang ni unit yang dia bagi. Inilah yang Puan Leong dapat. Unit share dia. Okey. Dia faham tak? Ni bukan duit. Yang ni dia punya unit share. Dia tanya unit share. Okey. Jadi berapa jumlah keseluruhan soalan nombor 3C. Okey, tengok C. Okey, C dia tanya jumlah keuntungan modal. Jumlah keuntungan modal. Okey. Jumlah keuntungan modal. Okey, sekarang kita kira macam mana jumlah keuntungan modal. Okey. Jumlah keuntungan modal C ni. Jumlah keuntungan modal. Maksud dia Puan Leong ni dia dah ada dah sebanyak berapa? Yang dia ada berapa unit? Yang dia ada 1000 unit. Lepas tu syarikat tu bagi lagi tambah 500 unit lagi. Nampak tak tadi yang kita kira tadi ni, share ni, share yang dia bagi ni. Share tambahan ni B ni, 500 unit bukan duit. Unit yang dia bagi share. Unit yang dia bagi. Okey, Puan Leong ada 1000 unit yang dia buat modal tu. Tambah 500 jadi jumlah share yang ada ialah 1500 unit. Ni share lah. Jumlah share. Jumlah share 1500 unit. Masa dia jual, masa dia beli, harga dia. Masa dia beli harga dia, kalau nak kira jumlah apa? Jumlah keuntungan modal. Untung ni. Okey, nak kira untung sama dengan kita ambil masa dia jual RM2.25. Tolak dengan dia beli iaitu RM2. Macam tu. Kali dengan jumlah share. Jadi share lebih lah 1500 sebab syarikat tu bagi. Kan? Jadi dapat sama dengan kalkulator. Kalkulator tu, ambil kalkulator. Ambil 2.25
kita tolak dengan 2 sama dengan kalikan dengan 1500. Dapatlah jawapan dah. 300 tu 500 apa tu? 375. Dapatlah 3RM 375. Ni duit yang untung modal. Daripada modal lah. Boleh. Soalan D pula. Okey, boleh faham lah. Itu dia punya untung daripada segi share. Okey, lepas tu soalan yang seterusnya. Nilai peluangan pelaburan bagi Puan Leong. Jadi yang ni share, yang ni dividen, yang ni kita dah keuntungan modal tak kira lah. Sekarang ni kita kena campur semua sekali, dividen dan juga share. D ni. D ni kita kena campur semua sekali. Kita dapat berapa? Jumlah ulangan sama dengan tadi apa? Mula-mula kita kira tadi dividen. Dividen kita kira tadi berapa? Jumlah pulangan sama dengan tadi kita kira apa? Dia tunjuk ni. Tu. Mula-mula kita dapat tu 106, jumlah dividen 160. Lepas tu jumlah untung 375. Dividen asing, untung share asing. Jadi kita dapat RM 160 tambah dengan RM 375. Kena tambah dua-dua. Ni untuk dividen. Yang ni untuk untung share. Ada dua beza. Sebab tu untung kita beli saham sebab ada lebih keuntungan tu. Kalau kita simpan simpan buat simpanan tetap kan, fixed deposit, kita tak dapat banyak ni. Jadi cikgu harap nanti kamu dapat beza antara simpanan tetap, simpanan semasa dan simpanan biasa dengan kita beli saham. Apa beza di antara simpanan dengan saham? Beza banyak. Dari segi apa? Dari segi apa kata? Ataupun jumlah pulangan, jumlah keuntungan. Okey. Dapat dah, kita ambil kalkulator, kita kira kita dapat apa? RM 160 tambah 375 dapat 535. Campur dua tu dapat ni lah. Tapi dia soalan tu dia tanya apa? Soalan tu dia tanya nilai peluangan pelaburan bagi Puan Leong. Nilai pulangan, maksud ROI lah. Nilai peluangan pelaburan. Nilai peluangan ROI, ROI. Dia nak cari ROI lah tu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita ambil ROI dia. ROI. Formula dia apa? ROI. Dulu ni cikgu ajak. Yang sebelum ni. Kita rujuk balik buku teks ROI, ROI. Kita belajar itu ROI. Kita belajar ROI. Kita belajar itu ROI. ROI apa dia? ROI ialah ROI ialah jumlah pulangan bahagikan nilai pelaburan awal kali dengan 100%. Okey, jadi kita dapat apa? Apa nilai dia? Jadi kita dapatlah ambil dia punya pulangan dia. Apa? Jumlah keseluruhan dia kita dapat apa? 535. Yang asal kita simpan ialah sebanyak 2,000 lah. Ni nilai duit ni, bukan nilai share. Duit ni, ambil duit ni sebab atas pun RM, bawah pun RM juga lah. Kali dengan 100%. Ni dia punya ROI dah. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator nampak tak? 535 bahagi 2,000 sama dengan kali dengan 100. Dapat apa? 29.75.
5, 3, 5 saja. 5, 3, 5 bahagi 2000 darab dengan 100%. 26 tadi tidak tekan. 26.75. Okey. 26.75. Wih tinggi. 26.75%. Inilah dia punya orang panggil sebagai return of investment sebanyak 26.75% tinggi tu. Okey, 1/3. 1/3 dalam setahun. 1/3. Boleh. Inilah contoh pengiraan bagi unit saham. Unit saham yang kita laburkan ataupun kita beli daripada syarikat-syarikat keuangan ataupun syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKM. Dia ada banyak senarai syarikat-syarikat yang kita boleh pilih untuk beli saham ni dan ditawarkan dalam surat khabar. Jadi kita tengok tu dan kita cuba beli. Nanti kalau nak tengok syarikat-syarikat dia kena mai jumpa cikgu bawa pulut kuning, mai telur ayam ataupun itik apa? Itik angsa. Kita buat pulut makan semua, kita buat gulai. Baru boleh bagi tahu. Okey. Itu saja untuk hari ni ya, anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sekalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.